Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk isu-isu syariah dan perundangan di dalam industri takaful di Malaysia. Kumpulan kami terdiri pada 4 orang. Yang pertama Muhammad Ashraf bin Muhammad Azmi, nombor matrik 19BI 01036. Saya Moza Azman bin Muhammad Syukri 19BI 01040. Taib Azamuddin bin Mansur 19BI 01042. Dan akhir sekali Muhammad Dizul Faris bin Dizul Halim 19BI 01046. Insurans Islam atau pada hari ini ia dikenali sebagai takaful merupakan salah satu sektor dalam industri kewangan Islam dan berkembang pesat bersama-sama dengan sistem perbankan Islam. Perkhidmatan takaful merupakan insurans Islam yang berasaskan syarak dan dijadikan pilihan terbaik di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Ini kerana takaful memberikan tawaran alternatif yang terbaik dalam pengaliran pengurusan dan pengurusan risiko secara Islami tanpa unsur-unsur yang syubhah. Akan tetapi masyarakat di dalam negara ini tidak menyambut baik sistem takaful ini walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan dalam memperkenalkan dan membangunkan sistem ini dalam negara ini. Faktornya kerana masyarakat tidak mendapat maklumat yang tepat dan mengelirukan berkaitan dengan sistem takaful di Malaysia. Selain itu, masyarakat juga salah faham dan keliru antara konsep takaful dan insurans konvensional yang telah diperkenalkan. Ini kerana masyarakat menganggap takaful dan insurans konvensional itu tiada perbezaan dan takaful itu yang membezakan antara takaful dan insurans konvensional hanyalah kepada berasaskan konsep syarak ataupun tidak. Oleh itu, pada hari ini dalam kajian ini kita akan membicarakan tentang sejarah penubuhan takaful, seterusnya konsep dan matlamat takaful, selain itu prinsip-prinsip di dalam takaful, perundangan di dalam takaful, isu-isu perundangan dalam industri takaful di Malaysia, seterusnya isu-isu syarak yang berkaitan dengan industri takaful di Malaysia. Baiklah, mari kita mulakan dengan sejarah penubuhan industri takaful di Malaysia. Industri takaful berkembang apabila kerajaan menubuhkan satu petugas khas atau jawatankuasa khas untuk mengkaji tentang takaful di Malaysia. Oleh itu, pada 27 Februari 1982, satu kertas kerja yang bertajuk Towards an Islamic System oleh Tan Sri Dato' Ahmad Ibrahim yang mencadangkan agar satu jawatankuasa khas untuk mengkaji tentang daya maju ataupun daya tahan syarikat takaful di Malaysia. Hasil kajian jawatankuasa ini yang mencadangkan agar penubuhan takaful ini bermodalkan daripada sumber Bank Islam Malaysia Berhad BIMB dan Majlis Agama Islam Negeri. Oleh itu, laporan mengenai usul tersebut telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada April 1984 dan kerajaan telah mewartakan dan menggazetkan satu perundangan yang diberi nama sebagai Akta Takaful 1984. Selain itu juga, perkhidmatan takaful ini juga akan dikawal selia oleh satu majlis yang diberi nama Majlis Penasihat Syariah. Oleh itu, telah lahirlah satu syarikat insurans Islam yang berkonsepkan syarak yang diberi nama Syarikat Takaful Malaysia pada tahun 1984 dan telah beroperasi pada 22 Julai 1985. Syarikat ini juga telah dijadikan syarikat awam Berhad pada Oktober 1995 setelah beroperasi selama 1 dekad pada ketika itu. Seterusnya, saham syarikat ini juga tersenarai di Bursa Saham Malaysia pada 30 Julai 1996 yang bermodalkan sebanyak 196.7 juta
yang terdiri daripada 832,122 saham biasa, dan jumlah aset syarikat ini sebanyak 10.3 bilion ringgit pada setakat Disember 2019. Bank Islam Malaysia Berhad merupakan pemegang saham utama ataupun induk di dalam syarikat awam takaful ini ataupun takaful Malaysia ini, dan merupakan induk kepada lembaga tabung haji. Baiklah, itu sahaja. Seterusnya adalah definisi takaful. Takaful membawa maksud pakatan satu kumpulan untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan takaful itu ditimpa sesuatu musibah. Secara ringkasnya, takaful adalah pelan perlindungan berasaskan konsep syariah ataupun prinsip syariah. Contohnya, kita boleh lihat apabila peserta ingin memeterai satu akad ataupun kontrak mengenai takaful ini, maka dia hendaklah bersetuju untuk mencarum sebahagian daripada wangnya, dan wang yang telah dicarum itu akan diberi kepada salah seorang peserta yang mengalami kerugian ataupun musibah. Peristiwa yang kita boleh lihat ialah pada peristiwa di zaman Rasulullah SAW, iaitu kabilah Asy'ariyin apabila kehabisan makanan dalam peperangan. Ketika di Madinah, mereka akan meletakkan baki makanan mereka dalam satu kain untuk dibahagikan sama rata di antara mereka. Disebabkan peristiwa tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, "Mereka ialah rakan aku dan aku ialah rakan mereka." Peristiwa tersebut telah dijadikan satu sandaran untuk menyokong dana tabarruk dan dana ta'awun dalam skim takaful sesama peserta. Seterusnya pula ialah ciri-ciri takaful. Ada 8 kesemuanya. Yang pertama, sistem Islam, iaitu golongan Islam atau golongan ramai yang bernasib baik hendaklah membantu golongan yang tidak bernasib baik. Dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tolong-menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. Merupakan salah satu bukti utama betapa sikap bantu-membantu ini merupakan salah satu akhlak yang mahmudah ataupun terpuji. Yang kedua pula ialah at-tabarru'at, yang bermaksud menderma secara ikhlas. Dalam konteks takaful pula ialah setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful hendaklah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma atau menyumbang bagi membantu sesama para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata lain yang lebih tepat, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka ketika ditimpa kemalangan. Yang ketiga ialah pelaburan halal. Wang peserta akan dilaburkan hanya di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah, yang antaranya ialah Bon Kerajaan, Al-Qaradul Hasan, akaun simpanan di Bank Al-Mudarabah, projek pelaburan Al-Baik Bithaman Ajil, harta bangunan, pembiayaan perumahan, sekuriti saham dan lain-lain lagi. Yang keempat pula ialah Majlis Pengawasan Syariah. Antara ciri-ciri takaful iaitu merujuk pada Akta Takaful 1984 Seksyen 8 Klausa 5 Klausa B bahawa terdapatnya dalam artikel Persatuan Pengendali Takaful yang berkenaan peruntukan bagi penubuhan Majlis Pengawasan Syariah untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan takafulnya untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan. Seterusnya, tiada unsur riba. Dan sistem takaful ini tiada unsur riba dan tiada unsur maisir, judi dan juga tiada unsur gharar. Dan terakhir sekali, al-mudarabah, iaitu perkongsian untung. Mudarabah ini berarti perkongsian untung dikongsi bersama peserta dan syarikat. Di dalam industri takaful di Malaysia. Okey, kita teruskan. Akta Takaful 1984 merupakan undang-undang yang digubah oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1984. Akta Takaful 1984 ni bertujuan untuk
bertujuan untuk mengawal perniagaan takaful di Malaysia, dan bagi tujuan lain yang berkaitan dengan takaful lah. Akta ini juga dikuatkuasakan pada 1 Januari 1985. Di dalam akta ini juga memperuntukkan 69 seksyen dan mempunyai 2 jadual, iaitu jadual pertama menurut perenggan 4 kurungan 2C subsection 13 kurungan 2, 5 dan 6, 17 kurungan 3 dan 4 berkenaan aset Malaysia. Ini berkenaan dengan aset Malaysia yang dibenarkan untuk deposit dan kumpulan wang takaful. Okey, seterusnya jadual kedua menurut subsection 41 kurungan 1 dan 2, 42 kurungan 1, 43 kurungan 4, 44 kurungan 1 dan 2 terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Walau bagaimanapun, setelah akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 diwujudkan, Akta Takaful 1948 dan Akta Bank Islam 1993 dimansuhkan. Jadi start 2013 kita menggunakan pakai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Azmi, 19 BI 01036. Seterusnya saya ingin membincangkan isu-isu perundangan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ataupun dikenali sebagai APKI 2013. Yang pertama saya ingin menyentuh tentang peruntukan yang telah ada di dalam APKI 2013 ni, iaitu dalam peruntukan tersebut, iaitu peruntukan kewajipan penuh percaya mutlak ataupun utmost good faith dalam kontrak takaful, iaitu suatu peruntukan yang telah dimasukkan dalam APKI ini bagi mengelakkan manipulasi dan mencegah risiko moral, iaitu kewajipan penuh percaya mutlak ke atas peserta dan pengendali takaful. Kewajipan penuh mutlak ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu kontrak takaful pengguna dan kontrak takaful selain pengguna, iaitu pengendali takaful itu sendiri. Dan kontrak takaful selain pengguna ini hendaklah mendedahkan ataupun memberitahu kepada pengguna perkara-perkara yang perlu diketahui oleh peserta takaful, maupun perkara itu secara sedetail ataupun seperinci yang boleh kepada pengguna takaful itu. Dan yang kedua adalah kontrak pengguna, iaitu kontrak pengguna ini iaitu hendaklah menjawab soalan-soalan oleh pengendali takaful itu, dan dinasihatkan dua perkara, iaitu dinasihatkan supaya tidak mendedahkan perkara-perkara yang lebih menyebabkan risiko kepada pengguna itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagi yang maklumat yang memberi kesan kepada kontrak itu yang menjejaskan hak-hak peserta takaful yang dilindungi. Dan isu yang kedua saya ingin menyebut tentang peruntukan penamaan beneficiary di bawah haibah bersyarat. Penamaan beneficiary, apa yang kita faham adalah penamaan beneficiary ini adalah sesuatu pengguna takaful itu, iaitu peserta takaful itu mempunyai hak ataupun mempunyai hak untuk memberi penamaan kepada sesiapa yang ingin dia lindungi, seperti anaknya ataupun isterinya, iaitu peserta takaful itu sendiri mestilah ketua keluarga ataupun suami kepada isteri-isteri ataupun anak, bapa kepada anak-anak itu. Dan penamaan beneficiary ini telah diperuntukkan, dan ini adalah dan peruntukan ini memberikan hak perundangan kepada peserta takaful yang berusia 16 tahun ke atas yang mengambil takaful keluarga
Contoh, mengambil takaful keluarga dan takaful kemalangan diri atas hayat dirinya untuk menamakan individu. Dan penamaan beneficiary ini selaras dengan harta pusaka. Seperti jika suami itu meninggal dan suami itu telah sertai nama-nama yang hendak dilindungi selepas kematiannya dan ke atas anaknya, dan harta-harta tersebut tidak termasuk kepada hutang-hutang dan dikira sebagai harta pusaka. Dan harta-harta ataupun bayaran takaful ni seperti insurans, dan dia akan memberi papasan kepada anak dan suami isteri dan keluarga yang telah dinamakan sebagai penamaan beneficiary itu, iaitu mendapat manfaat daripada, dan dia ia gelar hibah bersyarat. Dan isu yang ketiga berkenaan dengan kepentingan boleh lindung takaful. Peruntukan ini sangat penting dalam takaful kerana Akta baru ini mewajibkan para peserta membuat kontrak takaful keluarga terhadap seorang yang dilindunginya. Dia boleh membuat, yang tadi saya terang, dia buatkan kontrak takaful itu kepada dirinya dan memberi manfaat kepada orang lain, betul. Tapi ini lain, dia boleh memberi takaful ataupun insurans kepada anak-anaknya ataupun kepada suaminya, iaitu isteri mengambil boleh lindung takaful ni ke atas suaminya. Jika suaminya meninggal, dia dapat benefit tu. Dan ini disyaratkan dalam peruntukan ini mestilah mempunyai kepentingan. Jika kontrak takaful keluarga bagi melindungi orang lain dan peserta itu tidak mempunyai kepentingan boleh lindung takaful dan orang dilindungi pada masa kontrak takaful itu, maka kontrak itu adalah tidak sah. Seperti saya cakap tadi, dia mesti mempunyai kepentingan. Jika dia buat untuk suaminya, kepentingan dia adalah jika suaminya meninggal, dia akan berhadapan dengan kerugian yang besar, seperti majikannya mempunyai kerugian besar jika pekerjanya meninggal dunia ataupun tidak hilanglah daripada pusat pekerjaannya. So majikan dia akan layaklah untuk membuat takaful boleh lindung ni kepada pekerja-pekerjanya. Dan APKI pun telah memperuntukkan boleh lindung takaful ini dapat selaras dengan konsep maqasid syariah, iaitu saddu zara'i', iaitu menutup ruang-ruang ke arah kemudaratan. Sekian saja daripada saya tentang isu-isu perundangan APKI ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Terima kasih. Okey, selain itu isu pemakaian tabarruk dan wakalah dalam takaful. Tabarruk ini membawa maksud menyumbang dengan rela ataupun menyediakan khidmat bakti secara ikhlas. Dalam konteks takaful, tabarruk ini merujuk kepada peserta menerbangkan sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang dibayar semasa menyertai pelan perlindungan takaful dengan tujuan untuk digunakan bagi membantu rakan peserta yang lain sewaktu musibah melanda peserta tersebut. Dalam industri takaful, at-tabarru'at yang diperkenalkan ialah at-tabarru'at yang bersyarat. Bersyarat adalah di mana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar tabarru'at kerana ingin memastikan tabarru'at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Justru itu, jika seseorang peserta membawa risiko yang besar, maka kadar tabarru'at yang mesti disumbangkan mestilah bersesuaian dengan risiko tersebut. Okey, untuk pemakaian wakalah dalam takaful pula membawa maksud para peserta takaful akan mewakilkan
aspek pengurusan dana serta skim takaful kepada syarikat pengendali takaful. Sebagai balasan, pengendali takaful berhak untuk menerima upah tertentu hasil daripada pemberian tenaga kerja dan kepakaran pengendali takaful itu di dalam mengendalikan dana serta skim takaful tersebut. Upah ini disebut sebagai fee wakalah. Dalam takaful ini juga diperkenalkan wakalah bil-istismar, iaitu digunakan bagi tujuan pelaburan sahaja. Dalam konteks pelan takaful yang mengaplikasikan kontrak ini, pengendali takaful bertindak sebagai ejen kepada para peserta dalam menjalankan urusan pelaburan yang berdasarkan mandat yang telah pun dipersetujui. Para peserta akan dikenakan bayaran sebagai upah atas kerja-kerja berkaitan yang dilaksanakan oleh pengendali takaful itu bagi pihak peserta. Keuntungan pelaburan akan dimiliki sepenuhnya oleh peserta, lainlah kalau peserta bersetuju untuk memberikan fee, iaitu bayaran prestasi kepada pengendali takaful sekiranya keuntungan yang diperolehi melebihi daripada jumlah keuntungan yang diramalkan. MPS, iaitu Majlis Pengawasan Syariah, telah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasaskan tabaruk dan wakalah adalah dibenarkan. Kontrak wakalah berlaku antara peserta dengan pengendali takaful ataupun syarikat takaful. Manakala untuk kontrak tabaruk pula berlaku sesama peserta sahaja. MPS turut memutuskan bahawa model perniagaan takaful semula yang berasaskan tabaruk dan wakalah dibenarkan syarak. Takaful boleh melindungi produk kad kredit konvensional. Persoalan dia, adakah takaful ni boleh melindungi produk kad kredit konvensional? Okey, kita merujuk kepada satu cadangan daripada sebuah syarikat takaful untuk menawarkan perlindungan takaful berkelompok kepada berkelompok untuk melindungi pelanggan kad kredit konvensional. Okey, merujuk daripada cadangan ini, pihak Majlis Penasihat Syariah iaitu MPS mengadakan satu mesyuarat, iaitu mesyuarat yang ke-70 pada 12 September 2007. Dan di dalam mesyuarat ini pihak MPS telah membuat keputusan bahawa iaitu tidak membenarkan takaful untuk melindungi produk kad kredit konvensional. Okey. Keputusan ini dibuat berdasarkan dalil-dalil tertentu daripada ayat Al-Quran. Di antaranya ialah daripada surah Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, iaitu yang bermaksud dan kamu tolong menolong untuk kebaikan, dan janganlah kamu bertolong menolong kepada melakukan dosa, maksiat ataupun perkara yang berkaitan dengannya. Sesungguhnya azab Allah itu sangat berat. Okey, merujuk. Okey, sebab apa pihak takaful ni tak boleh melindungi kad kredit konvensional? Kerana untuk mengelak daripada bercampurnya dengan perkara-perkara yang gharar, iaitu perkara-perkara yang melanggar syarak. Bukan sahaja daripada segi segi kad kredit, malah apa-apa pun perkara yang melanggar syariah, pihak takaful akan menolak untuk mengekalkan konsep takaful itu sendiri. Khulasahnya, undang-undang kewangan Islam terutama dalam industri perbankan Islam dan industri takaful di Malaysia berkembang pesat selaras dengan ekonomi semasa sejak awal penumbuhan kedua-dua industri ini. Industri takaful juga merupakan sektor yang penting dan pelengkap kepada sistem kewangan Islam itu sendiri. Ini kerana pihak kerajaan yang cakna dan proaktif dalam membangunkan dan memperkenalkan sistem takaful ini di Malaysia. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga telah berperanan penting dalam transformasi keuangan Islam, bahkan melicinkan lagi perkembangan industri takaful di Malaysia.
Misalnya di dalam Seksyen 56 Akta Bank Negara Malaysia 2009 yang memperuntukkan bidang kuasa Majlis Penasihat Syariah dalam kawal selia sistem kewangan Islam. Keistimewaan Majlis Penasihat Syariah ini juga mengikat kepada seluruh sistem kewangan Islam dan mengikat keputusan mahkamah, terutama mahkamah sivil, dalam memutuskan apa-apa berkenaan dengan sistem kewangan Islam itu sendiri. Ini kerana ia telah diperuntukkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.